Jadi kalau masa saya buat haji dulu, mabit di Muzdalifah ni lah paling payah. Kenapa payah? Dalam situasi kita di Arafah petang tadi, kita di Arafah pagi tadi, kita dah penat dah. Dan 2 malam dah kita tidur di tempat yang berbeza daripada kita selalu tidur. Kan kita kan biasa kena tidur atas tilam kita, atas bantal kita. Kalau tidur tempat lain payah nak lena kan. Kalau tidur tempat lain je jadi mimpi, nightmare dan sebagainya tak. Jadi malam tadi di Arafah kita tidur, nyamuk duk gigit kita, nyamuk duk serang kita. Lepas tu malam ni Muzdalifah ni tak boleh tidur. Biasanya malam Muzdalifah ni kita memang, kalau saya buat haji memang kita tak tidur lah. 24 jam ataupun 48 jam memang kita tak boleh tidur. Kami yang bertugas ni. Dan tuan-tuan, puan-puan, Datuk Ratin pun memang tidur tak selesa lah. Kenapa tidur tak selesa? Pergerakan kita biasanya tuan-tuan, daripada kita mabit, daripada kita wukuf di Arafah Zuhur, kita dah penat tak tidur tak tidur petang dan sebagainya. Maghrib kita dah siap-siap naik bas akan bergerak ke Muzdalifah. Dan pergerakan biasanya 2,500 orang jemaah, dia ada 8 buah bas. Kalau yang muassasah lah. Tapi tuan-tuan, kalau dengan Az-Zuhar ni insya-Allah mungkin mereka akan ada special arrangement. Mungkin dalam, katalah Az-Zuhar katalah dapat tahun ni 200 orang jemaah, mungkin dalam 5 buah bas ataupun 6 buah bas dia saja. Jadi kalau kita dengan travel ni insya-Allah sedikit selesa lah daripada orang lain. Tapi walaupun dalam keadaan demikian, pergerakan kitanya daripada Arafah ke Muzdalifah pada malam hari raya ni, dia akan ikut turutan. Katalah bah 1, bah 2, bah 3, bah 4, bah 5, bah 6. Katalah 6 buah bah Az-Zuhar kan. Tuan-tuan, puan-puan, ikut je arahan daripada pihak travel kita. Cuma masa yang perlu kita keluar daripada Arafah ke Muzdalifah ini biasanya daripada selepas maghrib sampai pukul 12 malam lah, sampai separuh malam. Terserah pada tuan-tuan pukul berapa yang kita bas kitanya. Cuma masa mabit kita bermula selepas midnight, selepas separuh malam 10 Zulhijjah tersebut. Jadi soalan kitanya untuk kita selesaikan mabit Muzdalifah ni pukul berapakah separuh malam? Itu yang perlu kita tahu. Sebab kalau kita sampai awal pukul 10 malam, tak sampai lagi midnight. Adakah midnight pada malam Muzdalifah ni tepat-tepat pukul 12 malam, jam berdenting 12 malam? Tidak. Separuh malam pada malam hari raya, separuh malam pada malam mabit Muzdalifah ini, tuan-tuan kena tahu juga separuh malam pada malam 11 Zulhijjah, separuh malam 12 Zulhijjah, separuh malam 13 Zulhijjah. Jadi sekarang ni saya nak ajar tuan-tuan, bukan ajarlah tuan-tuan pandai tak? Nak tunjuk cara macam mana kita nak kira separuh malam. Sebab separuh malam tu kita kena kira perlu tepat, dan ini yang Islam ajar. Ini pentingnya ilmu matematik, dan ini kenapa zaman dulu Islam yang mempelopori kita dulu buat kapal terbang, kita dulu buat jam, kita dulu boleh buat alhamra dan sebagainya, cerita-cerita zaman dulu disebabkan inilah. Islam sangat penting, walaupun satu saat itu dikira benda yang perlu kita tahu, dan kalau terlepas satu saat, seekor kambing denda yang Allah buat. Kalau sengaja kena dosa pula. Maksudnya kalau tak pandai matematik, berdosa lah bagi sayanya. Jadi tuan-tuan, hari ni kena kira ni, macam mana kita nak tahu ni. Okey, kita tengok dia punya cara kiraan dia. Jadi waktu wukuf bermula daripada gelincir matahari hingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Ini kita dah selesai dah di wukuf di Arafah. Waktu afdal wukuf kita dah selesai dah. Syarat wukuf telah berihram niat haji, ahli beribadat, tidak gila, tidak mabuk, hilang akal, macam yang saya sebut tadi, makcik yang hitam tu tak? Berada di bumi Arafah walau seketika di dalam waktu wukuf. Ini suasana di wukuf di Arafah lah ni. Biasanya kalau insyaAllah Az-Zuhar Travel dia akan adalah sedikit sesuai kursi-kursi dan sebagainya itu. Okey, amalan sunat berwukuf di Arafah ni, cerita wukuf di Arafah dulu. Cerita wukuf di Arafah. Solat berjemaah, bertalbiah, berdoa, berzikir dan sebagainya ini selesai. Jadi masa di Arafah 360 minit ini adalah masa yang paling mahal semasa kita berada di Arafah. Jadi kita tunggu 40 tahun, kita bayar 60,000 semata-mata kita nak dapat masa 60 minit inilah, daripada Zuhur hari 9 Zulhijjah sampai azan maghrib hari 9 Zulhijjah tu kan. Jadi yang biasa ustaz dah cerita, 360 minit adalah masa yang paling mahal dalam dunia ini. Masa inilah kalau tuan-tuan di fasa pertama ni sembahyang berjemaah dengan tu imam, jamak tamam, kemudian berzikir ramai-ramai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 kali. Kalau tak tidur, tak mengantuk, alhamdulillah selesai. Kemudian fasa kedua, kita duduk dengan pasangan kita berdoa di belakang pokok ke di atas jadah di tempat lain. Fasa yang ketiga ni biasa Ustaz cerita, kita akan berdiri menghadap ke arah kiblat kan. Selesai yang ni, habis dah ni, kita akan bergerak ke Muzdalifah bila? Selepas solat maghrib jamak tamam di Arafah. Jadi di sini antara benda penting saya suka, sebelum saya pergi Muzdalifah, saya nak pesan di sini saja. Dalam situasi fasa period pertama ni, musuh pertama kita masa ni nak habiskan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni, biasanya kita mengantuk. Memang kita akan mengantuk. Setakat pengalaman saya ni tak mengantuk sebab kita duduk baca zikir tu. Kalau tuan-tuan yang duduk semayang ni, tak ada cukupnya 1000 kali tu. Buah tasbih tu jatuh dulu. Tak ada baca qul huwallahu 100 kali tu, memang kita terbunyi dengkurnya, tidur. Yang fasa kedua ni biasanya kita tak sempat nak habis zikir, tak habis doa senarai hajat kita 14 helai yang kita dah print atas kertas A4 tu, nak baca dengan isteri kita, nak baca dengan pasangan kita, dengan suami kita, tak habis. Orang datang sembang belakang. Dan fasa ketiga ni 2 jam ataupun 1 jam sebelum azan maghrib yang kita berdiri menghadap kiblat ni, tak sempat nak habis doa, kita dah dengar dah. Orang tabur haji duk panggil, orang driver duk panggil, cepat, bas nombor 1 dah nak bergerak, padahal abah tak nampak lagi pun. Last sekali kita tak ada nak doa, tak ada nak habiskan 14 helai doa hasrat hajat-hajat kita tu sebelum azan maghrib, kita dah kalut pergi angkat beg semua dah. Itu cerita Arafah. Jadi kita akan bergerak ke Muzdalifah selepas solat maghrib jamak tamam di Arafah biasanya. Oh ya ke, baik. Boleh? Buat waktu sah. Okey, ada pahala nak masuk dalam akaun kita. Jadi ada jenazah datang. Mohon tuan-tuan puan-puan praktikal terus ni. Boleh solat jenazah tak? Solat jenazah untuk jemaah kita yang dah meninggal ni. Jadi kalau di tanah suci ni, insyaAllah kalau ada jenazah masuk Ustaz, kita terus bagi tengok. Cuma solat jenazah ni mudah. Saya nak ulang sekali lagi. Bila kita di tanah suci nanti, setiap solat fardu akan ada solat jenazah. Jadi solat jenazah ni, man salla al-janazah falahu qirat. Sesiapa yang solat jenazah dapat 1 qirat. 1 qirat ni besar mana? Pahalanya sebesar bukit Uhud. Jadi solat jenazah ni bukan untuk lelaki saja, untuk muslimat juga. 1 solat jenazah dapat 1 qirat. Kalau kita ikut sampai ke kubur, falahu qiratan. Kita akan dapat 2 bukit Uhud. Jadi kalau di tanah suci dapat 100,000 lah tak? Jadi nak solat jenazahnya mudah. Muslimin muslimat, kalau di tanah suci nanti, solatlah jenazah. Katalah lepas solat fardu tu mesti ada solat jenazah. Kalau katalah kita nak ketuk sekalipun, tahan dulu sembahyang jenazah. Sebab apa nak dapat pahala 1 bukit Uhud, 100,000 kali ganda ni. Dan nak solat jenazahnya mudah saja, sambil duduk pun boleh. Bacanya apa? Sahaja aku solat jenazah, ikuti imam kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Solat jenazah. Jenazah dah ada ke? Kita buat di luar ramai-ramai. Di luar. Dah. Solat kat sini je. Kat sini je. Luar. Oh, mana tu imam dia? Okey, siapa yang ada wuduk boleh solat jenazah. Dan saya kalau boleh saya wajibkan kot semua solat jenazah ni. Siapa tu imam ni tak? Okey, semua jemaah diwajibkanlah kalau yang boleh wajibkan solat jenazah. Ada satu orang nak bagi duit mah pun tak nak. Apa punya jemaah lah. Boleh sah. Saf pertama. Buat saf. Buat 3 ada lagi keluarga. Boleh muslimat sambung belakang.
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sama-sama solat jenazah, iaitu jenazah wanita dewasa, dengan niat usolli ala hadzal mayyit, usolli ala hadhil mayyit arba'a takbirat fardu kifayah ma'luman lillahi ta'ala. Dan kemudian kita takbir yang pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Selesai surah Fatihah, kita takbir yang kedua kita membaca selawat Ibrahimiyah, yaitu sebagaimana kita baca selawat ketika tahiyat akhir. Dan kemudian takbir yang ketiga kita selepas itu kita membaca doa terhadap jenazah, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha, sehingga selesai. Seandainya kita tidak hafaz, cukuplah kita membaca Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha. Dan takbir yang terakhir, takbir yang keempat, sekali lagi kita berdoakan kepada jenazah dengan doa Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha faghfir lana wa laha, sehingga selesai. Dan kalau kita tidak hafaz juga, cukup kita ulang doa yang asal tadi, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha. Itu sebagai satu peringatan kepada diri saya, insyaAllah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli 'ala Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma la ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin. 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 اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها قبوة من تكبيرا. اللهم انت ربنا الاسلام وعلى نيتها وارزقنا توابين الشهداء النار واغفر لنا ولنا برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك
راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Patah dua kata ucapan daripada keluarga suami. Mana suami dia? Ni. Ya, suami. Assalamualaikum warahmatullahi. Mikrofon Ustaz. Assalamualaikum. Saya mungkin sebagai suami pada selaki hubungan binti Asal memohon yang sebaik semua yang ada sama ada yang benar atau tidak, terus sejahtera isteri saya dan ibu. Kalau isteri saya ada hutang dengan siapa-siapa, tak kira sama ada kenal atau tidak, boleh hubung saya lah ataupun yang terdekat dengan saya, InsyaAllah. minta tolong dan kepada semua yang telah sama-sama membantu semua jenazah. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semua. Semoga Allah dan semua dirahmati Tuhan. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Semua. Takziah. Sakit apa? Serangan. Yang tu. Umur berapa? 36. Alhamdulillah. Oh, ini ada 34. Sama. Sudah sikit belakang. Belakang sudah. Apa? Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ada di Kota Damansara, Ceramah Haji. Kan? Ada semalam. Ada lagi rumah. Kena kami dalam stok bawah tangga. Semua ambil. Okey. Saya nak boleh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang solat jenazah. Minta maaf saya kata wajib tadi. Ya, memang wajib. Bagi saya lah. Tahlil kita yang Nabi tak suruh kita buat ni, Nabi suruh mayat jenazah kita tak buat kan. Okey, alhamdulillah. Solat jenazah tadi dalam masa 5 minit kita dapat pahalanya satu qirat, satu bukit Uhud. Bukit Uhud ni besar mana tuan-tuan? Kalau yang siapa pernah sampai Madinah, panjang Bukit Uhud 7 km, lebar dia 3 km. 7 kali 3 berapa? 21 km. Tinggi Bukit Uhud berapa? 365 meter lah lebih kurangnya daripada arah laut. Itulah pahala Bukit Uhud, besar Bukit Uhudnya pahala solat jenazah dalam masa 4 minit tadi tu. Jadi kalau boleh tuan-tuan amalkanlah selalu. Jadi kalau saya, rumah saya akan jalan Teluk Wanja. Kami kalau kat sana ni orang kata sembahyang jenazah ni orang laki je, orang perempuan tak boleh solat jenazah dia kata. Itu satu benda yang silap. Jadi kalau boleh lepas ni muslimah mak datin kita kena solat jenazah, dan pahala solat jenazah ni sangat besar. Itu baru kita di tanah alam Melayu ni. Kalau di tanah suci bukan ke 100,000 bukit kita dapat. Dan berapa minit? 4 minit, 5 minit. Dan kalau katalah selepas ni di Mekah, di Madinah, nanti setiap kali solat fardu ada solat jenazah. Kalau katalah memang kita lepas solat fardu tu memang nak kentut dah, nak kena kepik-kepik gini dah punggung kan, nak kena kentut. Semayang duduk semayang jenazah, semayang duduk. Saja aku solat jenazah yang Tok Imam sebut tadi tu panjang kan. Ikut Tok Imam je, saja aku solat jenazah dalam hati, Allahu Akbar. Tak kena rokok, tak kena sujud, tak kena apa. Baca Fatihah, Allahu Akbar. Lepas tu baca selawat. Tak ingat selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir tu, baca selawat je. Allahumma salli ala Muhammad, Allahu Akbar. Yang doa yang selepas takbir ketiga tu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu, tu sunat je. Kalau tak ingat pun tak apa, diam je. Lepas tu selepas takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu, Allahumma la tahrimna ajraha, tak ingat pun tak apa, diam saja. Allahu Akbar. Pastikan akad takbir, baca Fatihah, baca selawat, selesai, dapat satu Bukit Uhud. Ini bukan skamer punya ni. Sekali 4 minit dapat
21 km persegi. Sekarang kan skamer ramai kan. Yang skamer tu kita percaya pula yang Nabi Muhammad cakap ni tak percaya, nak buat juga tahlil, buat juga tahlil. Sembahyang jenazah malah. Nak marah ni, nak marah ni. Nabi suruh sembahyang jenazah tak mayang. Kata orang jantan je sembahyang jenazah. Tahlil yang habis 14,000 satu malam tu buat pula kan. Alah, nak buat tahlil tu mestilah kalah, tapi jangan tinggal yang solat jenazah ni lah. Okey, boleh Jadi selama di tanah suci di Madinah, di Mekah, kalau ada solat jenazah jangan tinggal, sembahyang je. Habis Ustaz, saya ni 40 tahun dah Ustaz, saya tak pernah tinggal solat ba'diyah. Ya betul, solat jenazah dululah, lepas tu sembahyanglah ba'diyah. Ni orang kita Malaysia, dia utamakan solat ba'diyah dulu barulah sembahyang jenazah. Sedangkan selepas tu imam bagi salam di Mekah, imam bagi salam di Madinah, solat jenazah dulu. Dia tak buat solat jenazah, dia sembahyang ba'diyah dulu. Dia kata saya ni 40 tahun dah tak boleh tinggal solat ba'diyah. Nak tunjuk dia tu solat ba'diyah lah. Padahal solat jenazah tu pahalanya besar, buat lu solat jenazah tu. Ini adalah Jumaat saya duk bukan berbalah lah, bersembang dengan Jumaat kan. Okey. Selesai. Jadi kita sekarang nak kira mabit Muzdalifah ni. Jadi mabit di Muzdalifah ni, kalau ikut ceritanya, selesai kita di Arafah ini, kita akan pergi ke Muzdalifah selepas maghrib. Kita akan solat maghrib 3 rakaat, solat isyak 4 rakaat. Di mana? Di Arafah. Jamak tamam. Tapi Nabi Muhammad SAW, masa Nabi buat haji, Nabi solat maghrib di mana? Nabi solat maghrib di Muzdalifah. Bukan Nabi solat maghrib di Arafah. Jadi kalau katalah tuan-tuan nanti, katalah bas tuan, bas nombor 1. Azan maghrib je, Allahu Akbar. Kita dah kena naik bas pergi Muzdalifah. Tak mengapa. Jangan sedih, jangan risau kerana kita tak solat jamak tamam di Arafah. Kita boleh solat di Muzdalifah. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW solat maghrib di Muzdalifah dan solat isyak di Muzdalifah. Di tahun masa Nabi umur 63 tu. Okey, apa maksud mabit? Berada di bumi Muzdalifah sepanjang malam hingga pagi. Pengertian lah. Berada atau berada di bumi Muzdalifah seketika selepas tengah malam. Jadi waktu mabitnya bermula bila? Tengah malam hingga azan subuh 10 Zulhijjah. Dan gambar itulah suasana kita berada di Muzdalifah nanti. Mana gambarnya? Alah, sudah. Ustaz, minta tolong Ustaz. Ustaz Naim ke Ustaz apa tadi? Ustaz Fadil. Hilang gambarnya. Disconnected. Apa? Saya tekan je reconnect. Agak-agak boleh lah hidup. Sudah. Tak pandai dah. Kena tak tolong je detect connect to wireless. Mirroring. Okey, secara mudahnya, kalau katalah kita tak dapat solat maghrib ataupun isyak, maghrib dan isyak di Arafah, jangan sedih. Kita solatlah di Muzdalifah. Dan bila sampai Muzdalifah ni, antara perkara pertama yang tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk perlu buat setakat pengalaman saya nya, katalah kita dalam kompaun pasir, pada pasir itu seluas masjid kita ni. Dia di Muzdalifah, dia tidak ada khemah. Semuanya pada pasir. Dan biasanya pihak Azwar Travel akan letak kapet merah tu, ataupun dia letak dalam tikar ke ataupun canvas. Bas kita akan hantar kita, katalah bas kita akan masuk pintu ni. Pintu ni, dia letak, turunkan kita di sini. Bas kita akan ambil kita balik di pintu sebelah sana pula untuk kita pergi ke Mina. Jadi dalam situasi ini, saya nak pesan satu je pada jemaah, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk sekalian. Bagi saya, Muzdalifah adalah waktu yang paling mencabar. Sebab apa mencabar? Pada pasir ni semua pasir. Kita masuk pintu ni, bukan masuk pintu lah, turun bas daripada sini, kita akan tarik beg kita. Beg kita ada 2 kan? Beg tarik satu, beg galah satu. Lepas tu ada baldi lah, ada buah apple lagi, ada apa lagi, aiskrim lah, ada Maggi lagi, macam-macam kita kan. Jangan tinggal beg di sini. Turun bas tu jangan tinggal di sini. Kena tarik beg kita tu pergi duduk di mana-mana lokasi yang kita telah khaskan untuk jemaah kita Azhar lah. Letak beg kita di atas kapet ke, atas tikar ke, atas canvas yang telah ditetapkan tersebut. Kalau boleh, ambil sejadah ni, cari tu arah kiblat. Cari arah kiblat, itu benda pertama. Nak cari arah kiblat di Muzdalifah macam mana? Kalau tuan-tuan memang ada jam arah kiblat tu, okey lah. Dia di Muzdalifah ni dia ada apa?
billboard besar, papan billboard besar tu, iklan tu, tapi dia buat ittijahul qiblah, arah kiblat. Jadi tengok arah kiblatnya di mana, letaklah kita punya sejadah ni, kan kita buat sejadah kan, arah kiblat, letak beg kita. Kalau katalah tuan-tuan ada wuduk ke, ada apa, ada air semayang lagi, payah sunat dulu. Memang dalam keadaan ni, setakat pengalaman saya, memang semua dalam keadaan penat. Satu, kita dalam keadaan mengantuk. Memang penat, kita dah seharian tak tidur. Tarik beg tadi tu kalau boleh, duduk tempat yang kita dikhaskan untuk kita, bahan nombor 1, bahan nombor 2, letak tu barulah kita tidur, barulah kita baring tidur. Jangan tak cari kiblat, tidur terus. Memang kalau tidur terus tu sedar-sedar memang orang kejut nak naik bah. Tak sempat nak tahu arah kiblat di mana. Sembahyang tahajud pun tak sempat, sembahyang witir tak sempat, sembahyang tahajud tak sempat, sembahyang hajat pun tak sempat. Jadi kalau boleh, benda pertama cari arah kiblat. Kalau kata memang tak ada air semayang, tahu dah arah kiblat mana, tidur dulu. Sebab kalau kita bangun mama-mama itu baru nak cari arah kiblat, tak tahu mana arah kiblat, naik bah. Jadi cari arah kiblat dulu. Seterusnya kalau boleh lah, kalau boleh masa ni kita dalam keadaan lampunya tak ada. Lampu stadium ada, lampu besar tu, tapi dia tak cukup cahaya. Tak cukup cahaya, jadi kalau boleh biar kita duduk dekat dengan pasangan kita lah. Jangan hilang, jangan jauh lah, takut masa ni handphone kita biasanya dah tak ada bateri dah. Dah lah kita penat. Lepas tu biasa kita, kami orang jantan ni, orang lelaki ni biasa nak tidur malam kena minum kopi dulu. Di Muzdalifah ni dia tak ada orang jual apa-apa. Makanan pun tak disediakan. Dia hanya ada air mineral. Dan Azhar Travel biasanya dia akan bagi makanan packing food lah kot, ataupun ada makanan, itulah air kopi, air panas tak ada. Kita orang lelaki nak minum air panas tak? Style kita kan nak tidur malam apa sebagainya. Dah lah penat. Lepas tu nak kena makan ubat pula. Lepas tu bini pula merajuk suruh tarik beg dia. Dah lah beg dia berat kan, contohnya lah. Kita pula kena tarik beg atas padang pasir tu, payah kan. Jadi masa ni biasanya payah. Dalam situasi yang sangat mencabar, cari arah kiblat, tidur dulu, baring. Selesai tidur dan sebagainya, barulah kita buat perkara-perkara sunat yang lain ni. Amalan-amalan sunat, berdoa, berzikir, sembahyang sunat, kutip anak batu dan sebagainya. Dan antara benda yang saya nak syorkan sangatnya, benda yang ramai jemaah kita tak buat, sampai cari arah kiblat satu, dan yang kedua tulis dalam nota, biarlah kita sempat paling kurang sembahyang witir 1 rakaat malam Muzdalifah ni. Kalau yang kita lelaki ni memang tak ada masalah lah, kita memang boleh sembahyang pun, orang muslimat. Ya kalau yang boleh solat, yang ada tak ada period dan sebagainya, solat paling kurang 1 rakaat witir pada malam hari raya, malam Muzdalifah ni. Masa ini adalah masa yang sangat mustajab doa. Ramai orang jemaah, ramai jemaah kita lalai, ramai jemaah kita memang tak ada nak buat apa, tidur penat. Setakat tu je. Jadi dia tidak ada penghayatan haji, penghayatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri dia ni. Jadi kalau boleh saya arah kiblat, sembahyang witir 1 rakaat, dan kalau boleh, kalau saya lah, kalau sayanya, kalau tuan-tuan boleh buat cukup 11 rakaat solat tahajud malam tu. Biasa kan Nabi Muhammad tak pernah tinggal 11 rakaat kan. Witir 1 rakaat, 10 lagi tu sembahyang tahajud 2, sembahyang taubat 2, sembahyang istikharah 2, sembahyang apa lagi, sembahyang witir 2 rakaat tu, sembahyang taubat. Biar cukup 11 rakaat kalau boleh pada malam tu di Muzdalifah. Dan kalau katalah kita sampai tu masanya baru pukul 10 malam, kita belum sampai lagi midnight, kita belum sampai lagi separuh malam. Jadi tuan-tuan, sekarang ni saya nak cuba kiranya macam manakah kita nak tahu separuh malam. Kita perlu berada di Muzdalifah selepas separuh malam, walaupun 1 saat. Kalau kita sampai awal pukul 10 ni, belum masuk lagi masa Muzdalifahnya. Masa Muzdalifah yang perlu kita duduk mabit haji ni, selepas midnight 1 saat sahaja, sehinggalah waktu subuh, itulah masa panjangnya. Macam mana cara nak kira? Bilakah bermula separuh malam? Dikira bermula masuk waktu maghrib hingga waktu subuh. Jumlahkan jam tersebut dibahagi 2, waktu separuh malam tersebut, barulah kita tahu bahasanya. Okey, contohnya tuan-tuan, puan-puan, datuk datin kena tahu waktu maghrib masa kita di Arafah tadi. Waktu di Arafah tadi pukul berapa maghrib? Dan kita kena tahu waktu subuh pukul berapa pagi esok di Muzdalifah tu. Katalah, ni tahun berapa punya? Ni lah, okey. Ni betul 9 Zulhijjah 27 hari bulan. Okey, katalah 27 tu yang saya bulat warna hijau tu. Maghrib pukul 7 minit, subuh pukul 4.13. Cuba tuan-tuan kira berapa jam daripada pukul 7 minit sampai pukul 4.13. Berapa jam? Berapa jam tu? Cuba kira siapa yang cikgu matematik ni?
7 minit, 8 7 minit sejam, 8 9 10 11 12 1 2 3 4. Pukul 4 7 minit baru 9 jam. Jadi waktu malam ni 9 jam 13 minit tolak 7 minit jadi berapa? 3 campur 3 6. Jadi 9 jam 6 minit. Okey. 9 jam 6 minit bahagi 2. 9 jam 6 minit bahagi 2. Jadi pukul berapa? 9 jam 6 minit. Jadi pukul 9 jam 6 minit jadi berapa jam? 4 jam. Siapa cikgu matematik ni? Jadi 4 jam? 4 jam 33 minit. Okey, pandai. 4 jam 33 minit. Apa? Cikgu. Mana betul cikgu matematik ke pensyarah matematik? 4 jam 33. Okeylah, kira. 4 jam 33 minit. Okey. Kalau 4 jam 33 minit kira daripada maghrib pukul 7 minit. 7 minit campur 4 jam 33 minit. Jadi pukul berapa? Cepat. Saya tak kira ni. Ni saya kira yang salah punya. Jadi pukul sebelah berapa? 4 jam 33 minit. Berapa cikgu? Orang perempuan baru cepat kira dah, sebab dia selalu kira duit suami. 11.33. Betul? Sudah. Okey, Puan Hajah kita kata pukul 11.33. 4 jam 33 minit. Jadi pukul 11.33. Ni saya tulis ni 11.45 salah Jadi 4 jam 33 minit daripada maghrib 7 minit sampai subuh pukul 4.13 adalah pukul 11.33. Jadi tu Puan, betul? Okey. Jadi separuh malam pada malam Muzdalifah nanti adalah 11.33. Jadi masuk je 11.33 malam. Tuan-tuan puan-puan kena tunggu 1 saat. Pukul 4, mudahnya 4.34 lah. 11.34. 11.34 barulah kita boleh keluar daripada Muzdalifah. Kalau kita keluar awal sebelum 11.33 maksudnya tuan-tuan puan-puan kena bayar dam seekor kambing. Jadi masa buat haji nanti daripada pukul 11.33 sampai pukul 4.13 minit subuh, 1 saat sahaja masa yang perlu kita berada dalam Muzdalifah. Jadi tuan-tuan kena pandailah susun masa. Ini yang Allah nak ajar hikmah hajinya, suruh kita Islam pandai susun masa, pandai susun waktu, pandai susun tentatif kita biar kita jadi hebat macam orang Jepun. Inilah benda yang sepatutnya Allah nak ajar. Wajib sekali seumur hidup tuan-tuan. Kalau kita tak pergi sekali seumur hidup ke Muzdalifah ini, Islam kita tidak sempurna. Ini yang Allah nak ajar kita sebenarnya. Pukul 11.33 sampai pukul 4.13 subuh. Jadi masing-masing cubalah susun. Jadi kalau kita yang kalau saya lah yang pergi buat tugas muassasah ni, biasanya tabung haji akan bergerak bas yang pertama daripada Muzdalifah ke Mina selepas paruh malam. Dan bas terakhirnya biasa akan bergerak selepas subuh. Jadi tuan-tuan masing-masing lah dalam masa lebih kurang pukul 11.33 sampai subuh tu kena buatlah apa yang perkara sunat yang sepatutnya. Dan cara kira untuk daripada maghrib sampai subuh ni kena kira pula untuk malam yang hari ke-11. Kena kira juga malam hari 12. Kena kira juga malam hari 13. Kenapa? Sebab malam ke-11 masa kita duduk di Mina nanti insya-Allah minggu depan tuan-tuan belajar. Di Mina pun kita kena kira separuh malam sebab kita kena duduk di Mina separuh malam. Kita kena tidur di Mina tu sepanjang 4 jam 33 minit. Kena lebih 1 saat, 4 jam 34 minit lah mudahnya. Jadi sama ada kita duduk di Mina tu daripada maghrib sampai pukul 11.34 atau kita duduk di Mina tu daripada pukul 11.32 sampai azan subuh, ataupun option ketiga duduk di Mina tu sepanjang 4 jam 34 minit. Jadi tuan-tuan kena kira lah untuk malam Mina tu. Cuba kira, tengok kalender azan maghrib pukul berapa, azan subuh pukul apa, kira. Okey, boleh Okey. Jadi seterusnya yang selesai kiraan. Satu lagi yang terakhir sebelum kita tutup. Nabi SAW solat subuh di Muzdalifah. Katalah tuan-tuan duduk di Muzdalifah ni, katalah tuan-tuan terpilih bas yang paling akhir pergi ke Mina. Jadi kena duduk di Mina, kena duduk di Muzdalifah ni sepanjang malam. Dahlah kita bas sampai pukul 8 malam di Muzdalifah. Tidur tak ada bumbung. Dahlah angin kuat pula. Katalah tahun ni bulan 6 haji kita ni musim panas kan.
Angin ribut kuat, datang pasir penuh rambut atas kepala kita. Kita orang lelaki, kalau saya paling susah Muzdalifah lah. Angin kuat, masuk pasir atas kepala. Bas kita sampai lambat pula. Lepas subuh pula kita sampai. Bas kita ambil kita daripada Muzdalifah ni nak pergi ke Mina lepas subuh. Kalau katalah tuan-tuan terpilih lambat solat subuh di Muzdalifah, jangan risau. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Masa Nabi buat haji, Nabi solat subuh di Muzdalifah. Barulah Nabi pergi ke Mina. Jadi kalau katalah tuan-tuan Az-Zuhar Travel, tiba-tiba bas kita ada problem, ada apa, lambat. Kita orang terakhir daripada Muzdalifah, tak ada masalah. Itu adalah sunnah Nabi. Dan bagi saya, satu lagi pesanan terakhir saya sebelum saya tutup. Antara musibah terbesar masa buat haji adalah subuh pada hari raya. Tulis dalam nota tuan-tuan. Subuh pada hari raya, ramai jemaah kita KO. Ramai jemaah kita, ada 3 situasi jemaah kita tak solat subuh pada hari raya 10 Zulhijjah. Sebab apa? Situasi pertama, dia pergi awal. Antara bas yang pertama pergi ke Mina, pukul 11.34, 11.35 tu bas dia. Daripada Muzdalifah pergi ke Mina awal. Sampai ke Mina, Tidur kan penat. Lah sekali bangun subuh lambat. Tak sembahyang subuh. Normal. Orang tak kejut. Sebab orang lain tak sampai lagi. Tak ada orang dalam kemah. Dia seorang ataupun 2, 3, 4 orang yang tidur. Yang kedua, tak sembahyang subuh. Dia sampai awal. Katalah pukul 3 pagi tu dah sampai dah di Mina, kemah. Dia pun, kan kita dah kerusuh. Saya nak pergi awal ni. Nak sampai ke nak sampai ke tempat melontar Jamrah Kubra, melontar 7 biji, boleh tahlul awal kan. Dapat tahlul awal, dapat dah bebas 10 daripada 13. Dia pun pukul 3 pagi tu jalan kaki lah pergi melontar. Sampai tempat melontar azan subuh. Azan subuh dia pun melontar lah 7 biji. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Dia pun, tak apalah kita sembahyang subuh di kemah. Ha? Jalan kaki daripada tempat melontar, komplek tempat melontar tu sampai kemah 3 km. Sampai kemah subuh dah habis dah. Tak sembahyang subuh. Sepatutnya masa melontar tu Allahu Akbar, azan subuh tu melontar 7 biji, Bismillah, Allah Akbar, terus sembahyang subuh. Sembahyang subuh terus masa di tempat melontar, di bangunan komplek tempat melontar tu. Ustaz, tempat melontar tu kotor, Ustaz, mana ada sejadah macam ni Ustaz? Semin macam tu je. Takkan nak sembahyang atas semin Ustaz? Saya ni ahli tasawuf, peringkat wali kutu. Takkan nak sembahyang subuh atas semin? Siapa kata atas semin tu tak sah sembahyang? Ramai orang kita Malaysia tak boleh sembahyang subuh tempat melontar. Tak ada sejadah. Tak pakai kain pelekat nak sembahyang, tak sah sembahyang. Inilah musibah terbesar jemaah kita. Dia tangguh solat subuh pada hari raya tu nak sembahyang di kemah. Tuan-tuan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan pertama Allah kira akhirat itu adalah solat. Solat dulu baru buat haji tuan-tuan. Ini subuh tu tak sembahyang. Musibah. Orang pesan, ustaz tahu gapo ustaz, saya ni macam-macam. Jadi saya nak pesan sekarang, biarlah saya marah tuan-tuan sekarang daripada tuan-tuan marah saya di padang mahsyar besok. Jadi sekarang saya dah pesan dah. Subuh hari raya kalau boleh, tak apa. Subuh hari raya nanti kalau boleh, jagalah diri tuan-tuan masing-masing. Biarlah kita boleh solat subuh secara berjemaah lah kalau bolehnya semasa kita berada di sana. Jadi situasi kedua tadi tak? Situasi ketiga tak solat subuhnya, tu dia sampai awal tidur. Yang kedua dia pergi melontar, tak sembahyang di tempat melontar. Jadi kalau boleh sembahyanglah di tempat melontar. Kalau kata tak ada wuduk, ambil wuduk dengan spray wuduk ataupun ambil wuduk dengan air botol mineral. Dan kalau katalah kita muslimah, kalau muslimin boleh sembahyang, tak ada masalah tak? Muslimahnya kalau katalah memang kita ada discharge, ada masalah dan sebagainya, jangan pilih pergi melontar dekat-dekat subuh tu. Tangguhkan melontar selepas subuh. Sembahyang subuh dulu di kemah, barulah pergi melontar. Sebab apa? Saya ni kalau di sana nanti bang, saya ni susah bang. Ada masalah keputihan halat. Rancang, plan kita punya jadual salat. Jangan bergerak sebelum salat. Dan kita jalan kaki daripada kemah kita nak pergi ke tempat melontar tu jauh. Sepanjang tu payah. Tapi rasanya kalau Az-Zuhar Travel, rasanya mungkin tak duduk kemah tu lah. Mungkin you all special, nanti boleh duduk di hotel sebelah tempat melontar kan. Kalau duduk hotel tu lagi baguslah Kalau saya ada duit, bayar je duduk hotel dekat. Jangan duduk kemah jauh. Penat tak larat. 7 km tu. Okey, yang terakhir, situasi tak salat subuhnya, dia duduk dalam kemah dah. Azan subuh barulah pergi toilet. Toilet di Mina, satu toilet rasionya 300 orang share. Satu toilet 300 orang share. Kursi toilet.
Beratur toilet saja. Saya sendiri pernah pengalaman saya satu musim haji tu. Saya beratur daripada azan subuh, saya lambat. Masa tu kena jaga mana tak? Azan subuh tu baru beratur masuk toilet. Time saya boleh masuk toilet tu pukul berapa? 15 minit lagi subuh nak habis. Beratur toilet punya lah panjang. Dah lah kita tak selesa nak semayang dalam keadaan nak tahan kencing memang tak boleh Takut terkeluar dah semayang kan. Jadi situasinya kena bangun awal kalau kita tidur subuh masa di Mina tersebut. Bukan nak takutkan tuan-tuan, tapi itulah situasi di Mina. Jadi jagalah waktu solat kita. Dan yang terakhir, alamak mana kita ni? Ya, okey. Dah Ustaz. Ya. Okey, secara kesimpulan pendeknya habis dah tu. Muzdalifah tadi. Okeylah. Jadi kesimpulan terakhirnya kena tahu kira tadi tu, cara kira. Dan kalau boleh saya pesan sangat semasa tuan-tuan puan-puan di Muzdalifah, sebelum kutip anak batu 7 biji tu, sebelum kutip anak batu 70 biji tu, buatlah perkara-perkara tadi tu dulu. Solat tahajudnya, solat witirnya dan sebagainya. Dan yang paling penting subuh pada hari Muzdalifah tersebut. Dan sebelum kita tutup, ada soalan apa-apa? Okey, nak tanya soalan nanti. Nak tanya berkenaan solat maghrib dibuat sekali dengan solat isyak ke di Muzdalifah? Kena niat jamak takhir ke? Jadi kena niat untuk jamak takhir. Ya betul. Okey. Soalan ini. Terima kasih kepada yang bertanya, jawab. Okey, solat semasa di Muzdalifah, dia solat di Arafah, Muzdalifah, Mina, 3 tempat ni semuanya jamak tamam. Jamak tamam. Jamak tamam ni maksudnya kita combinekan solat, merging solat tapi tidak qasarkan solat. Kita merge, kita combine solat tapi tidak kurangkan rakaat. Semasa di Arafah semalam 9 Zulhijjah, kita sembahyang Zuhur 4 rakaat, sembahyang Asar 4 rakaat dalam waktu Zuhur. Jadi jamak takdim tapi tidak dikurangkan rakaat. 1. Sembahyang Maghrib Muzdalifah ni pun sama. Kita solat Maghrib 3, solat Isyak 4 dalam waktu Maghrib kalau kita di Muzdalifah. Kalau kita di Arafah. Tapi kalau katalah tuan-tuan bas pertama pergi Muzdalifah, kita jadi solat jamak takhir lah. Solat jamak takhir tamam. Solat jamak takhir sempurna, tidak kurangkan rakaat Isyak tu jadi 2. Solat Maghrib 3 rakaat dalam waktu Isyak, kemudian solat Isyak 4 rakaat dalam waktu Isyak. Di mana? Di Muzdalifah. Okey, bagus soalan. Ada soalan lain lagi, satu lagi mana tadi? Soalan okey. Oh, ni ada soalan. Ustaz, yang kira separuh malam ni tabung haji tak umumkan ke? Okey. Untuk kira separuh malam ni memang tuan-tuan kena tahu, kena belajar sendiri, kena tahu sendirilah cara kiranya. Dan pihak tabung haji, pihak lembaga tabung haji memang akan keluarkan juga satu perkeliling. Dia akan keluarkan satu perkeliling pukul berapakah separuh malam pada malam hari raya tersebut. Sebab separuh malam pada malam hari raya ni ada 3 perkara penting. Pertama, masuknya waktu mabit Muzdalifah. Yang kedua, masuknya waktu untuk kita melontar jamrah kubra 7 biji. Dan masuknya midnight sebelah 33 tadi, masuknya kita boleh tawaf di Mekah. Bagi tuan-tuan yang ambil travel, ambil package yang mahal, mungkin ada Azhar buat package yang 150,000 tu, 150,000 seorang. Daripada Arafah, dia tak masuk Muzdalifah dulu, daripada Arafah pergi ke Mekah terus. Separuh malam sebelah 33 dia tawaf dulu, tawaf Kaabah 7 pusingan, sa'i 7 pusingan, dia tahlul, bebas pakai baju biasa, barulah dia pergi ke Muzdalifah sebelum subuh. Daripada Muzdalifah tu cukup pukul 1 saat. Daripada Muzdalifah tu dia balik ke hotel Mekah, dia sembahyang raya. Sembahyang raya di Mekah pagi tu. Sebab dia ada kenderaan specialnya. Sembahyang raya, petang pula barulah dia pergi melontar 7 biji di Mina. Itu package yang special tu lah. Tabung haji travel, harga package tersebut harga 199,000, 200,000 lah seorang. Suami isteri 400,000. Kalau Azhar mungkin murah sikit kot. Sebelah tanya, saya tak tahu harga dia berapa, tapi boleh ambil lah tu. Ada tak package tu? Tu special punya lah arrangement. Okey, ada soalan sebelum kita tangguhkan? Ya, silakan. Tanya apa? Okey, faham. Oh, pandai soalan. Bagus soalan. Okey, jawab soalan dulu. Okey. Soalan sahabat kita tanya, kan di Muzdalifah tadi saya kata kita kena solat tahajud, kena solat witir apa semua kan? Kita tak tidur lagi di Muzdalifah, macam mana nak sembahyang tahajud kan? Okey, bagus soalan.
dia ada dua pesanan. Ada dua pesanan daripada Nabi SAW. Nabi kata, 3 perkara Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kan sahabat baik Nabi. Abu Hurairah kata, Ausani Khalili. Kawan baik aku pesan kepada aku. Kawan baik dia tu siapa? Nabi lah, Nabi SAW. Antara 3 perkara yang kita dalam hidup ni jangan tinggal langsung. Jangan tinggal langsung 3 perkara ni. Apa dia? Rakaat duha. 2 rakaat duha. Yang kedua, saumi yaumil itsnin wal khamis. Puasa hari Isnin, puasa hari Khamis. Yang ketiga, rakaatan al-witri qabla an-naum. 1 rakaat witir sebelum tidur. 1 rakaat witir sebelum tidur. Ni antara pesanan Nabi. Abu Hurairah kata, kawan baik aku pesan pada aku. Maksudnya Nabi beritahu dia dalam keadaan secret lah, dalam keadaan rahsia lah. Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Jadi benda yang nombor 3 ni saya nak beritahu, solat witir 1 rakaat sebelum tidur. Kita orang Malaysia macam sembahyang mayat tadilah. Sembahyang mayat orang jantan je, orang betina, minta maaf. Orang perempuan ni tak sembahyang mayat kan. Orang jantan, orang lelaki sembahyang. Itu kesilap fahaman kita orang Malaysia. Silap faham kita orang Malaysia adalah tak faham. Bodoh pula malah mengaji kan. Minta maaf. Jadi salah satunya tadi, solat witir 1 rakaat sebelum tidur. Ini benda ajaib, benda orang Malaysia tak buat. Kena tidur dulu boleh solat tahajud kan. Setakat saya duduk di negara Arab ni, memang witir 1 rakaat sebelum tidur memang dia suruh kita buat dulu. Takut kita tak bangun. Masa tahajud nanti. Macam kita tarawih nantilah. Kan kita solat tarawih nanti, kita sembahyang witir ke tak sembahyang witir? Sembahyang witir kan? Sebelum kita tidur kan, kita habis 8 rakaat tarawih ataupun 20 rakaat tarawih. Kalau ikut mazhab 20 tu tak kisahlah mazhab 20 tarawih ke mazhab 8 tarawih ke, jangan mazhab tak buat tarawih ya. Kita sembahyang witir 1 rakaat dulu kan. Tidur ke tak tidur lepas tarawih? Ke masa tarawih tu kita tidur? Tak tidur kan? Jadi kesimpulannya, saya sendiri bila saya tak ingat bila ada dalam tahun-tahun terakhir ni lah, saya dah habis belajar, dah habiskan kerja-kerjaan. Saya pergi rumah kawan saya di Arab Saudi. Saya pergi rumah kawan baik saya lah, kawan baik sekelas dulu. Bila saya pergi rumah dia tu, dia ambil saya di hotel, tidur rumah dia. Bila tidur rumah dia malam tu, nak tidur malam ni pukul berapa dah kita sembang, pukul 11 tengah malam, 12 malam lah. Dia hantar bilik saya sejadah. Dia kata sembahyang sunat witir dulu 1 rakaat. Kita ni kawan baik dah, dia pesan lagi, witir dulu 1 rakaat sebelum tidur. Itu adalah adab orang Arab. Sebelum tidur memang kena sembahyang witir dulu. Takut kita tak bangun masa tahajud nanti. Masa tahajud. Jadi kena sembahyang. Jadi kesimpulannya, tidur ke tak tidur, yang bagusnya kita tidur dululah, barulah kita sembahyang tahajud yang afdal lah. Tapi kalau kita tak tidur pun, boleh solat tahajud, boleh solat witir dan sebagainya tadi tu. Jadi kesimpulannya, masa malam Muzdalifah nanti, kalau katalah memang kita dah jumpa tepat kiblat tadi, kalau ada waktu, ada masa, sembahyang hajat dulu rakaat, lepas tu tidur. Tidur 2 saat ke, tidur 1 saat ke, asalkan kita terlelap. Tapi bagi saya, tuan-tuan, daripada Arafah ke Mina ni dalam masa lebih kurang berapa kilo dalam jauh jaraknya 9 km tu, saya kompong-kompong A+, tuan-tuan akan tidur daripada Arafah ke Muzdalifah tu. Memang tidur punya. Driver bah yang tak tidur. Memang kalau kami yang bertugas berdiri ni pun duduk berdiri atas bah ni, ini pun tersengut-sengut tidur. Memang kita penat. Daripada Arafah ke Muzdalifah tu, soalan puan tadi, tidur ke tak tidur, memang bagi saya insya-Allah tuan-tuan akan tidur confirm A. Kita akan penat. Memang kita tertidurnya dalam bas daripada Arafah ke Muzdalifah tu. Jadi soalan sahabat kita tadi, nak tidur dulu ke sebelum solat tahajud? Ya, kalau boleh tidurlah sekejap. Tapi kalau tak tidur pun sembahyang je solat tahajud, sembahyang je witir. Semoga Allah berikan keberkatan kepada kita lah insya-Allah. Okey, ada soalan lain sebelum kita tutup? Okey, silakan. Faham? Kalau tak tangan maksudnya kita pakai ni cukup tak kalau macam Oh, okey, faham. Okey, baik. Kalau kita tidur kan tak boleh tutup muka. Kalau kita lekuk kita tidur berharaplah macam tu. Boleh tak? Oh, okey, faham. Okey. Bagus soalan. Okey, sahabat kita tanya, muslimah kita tanya, kan orang perempuan kan tak boleh pakai sarung tangan. Kita pun orang lelaki tak boleh pakai sarung tangan. Tiba-tiba sarung lengan dia ni tertutup belakang tapak tangan. Tertutup belakang tapak tangan. Boleh ke tak boleh? Yang kita orang muslimah, dia tak boleh tutup tapak tangan. Tapak tangan ni tak boleh tutup. Jadi belakang ni kalau katalah sarung lengan tu sampai ke atas ni, kita masuk yang ada tali ke sini pun tak ada masalah. Boleh tutup, tak ada masalah.
Cuma yang tak bolehnya tak pakai sarung lengan. Sarung lengan ni kena pakailah, takut kita kan masa nak tawaf tu bismillah Allahu akbar kan, aurat muslimah ni daripada buku tangan ni sampai ke sini pendek ni kan, tapi ini adalah aurat. Jadi kalau aurat yang kena bakarnya bukan puan je, suami pun kena bakar juga dalam api neraka. Sebab apa? Yalah suami kedekut. Tak beli sarung lengan. RM2 je kan sarung lengan kan, suami kedekut. RM2. RM4. Oh ya ke, mahal ya? Tak ada RM2. Oh, 25. Oh, sorry. Oh, suami-suami 25 satu, bukan RM2. Jadi kena beli ya tu. Okey, sarung lengan kena pakai. Satu problem lah. Memang kita tak tutup aurat, tapi yang kenanya kalau tuan ada 2 isteri, ada 4 isteri, tak ke pening? Okey, itu satu. Yang kedua soalan tadi. Sudah lupa dah soalan. Apa? Muslimah larangan ihram kan tak boleh tutup muka. Kita orang lelaki boleh tutup muka, tak masalah kan. Orang pun muslimah tak boleh tutup muka. Kalau katalah tidur masa di Arafah, tidur masa di Muzdalifah tadi tu, kita terlungkup, tertutup muka dan sebagainya, ataupun tutupkan selimut dan sebagainya. Jadi dia macam ni, kalau kita tertutup, kita sedar, kita buka balik, tak ada masalah. Macam lelaki, suami-suami kan kita tak boleh tidur dalam sleeping bag kan, tak boleh tutup kepala. Tapi kalau kita tersedar, kita buka balik, tak ada masalah. Dia tak sama macam larangan ihram yang tarafuh, yang itlaf tadi. Yang tarafuh memang sengaja kena dam. Tak sengaja kalau kita buka terus tak kena dam. Yang itlaf yang merosakkan bulu hidung, kuku, itu memang sengaja ke tak sengaja kena bayar dam. Tapi yang tutup muka tadi, kalau kata kita terlupa dan sebagainya, kita tarik balik, memang tak kena bayar dam lah. Tak ada masalah. Jadi rasanya insyaAllah ada masalah mana tu. Cuma risau nyamuk gigit di Arafah lah situasi tersebut. Okey, ada soalan lain? Silakan. Ada lubang situ hidung. Okey. Oh, ni bagus. Ada sekarang kan ada produk bagi mereka-mereka yang ada asma ataupun ada yang hidung kita tak boleh bernafas secara normal tu kan, ada jenis letak di sini kan, sangkut tu. Boleh ataupun tak boleh? Jawapannya boleh, tak masalah. Sama juga macam muslimah. Alamak, ada jenazah lain ke? Sudah kahwin. Okey, kita sikit yang tutup. Kalau ada biasanya satu lagi isu yang kita pening kepala, boleh tak pakai minyak cak kapak di sini, ataupun pakai minyak UI ataupun apa-apa ubat yang di muka apa semualah, boleh, tak masalah. Asalkan untuk berubat, bukan untuk rasa ambil minyak wangi dia tu, boleh, tak ada masalah. Dan soalan-soalan ini sebenarnya tuan-tuan puan-puan boleh je cari buku soal jawab haji. Buku soal jawab haji yang dikeluarkan oleh Lembaga Tabung Haji. Murah je, dia jual di Koperasi Tabung Haji, Menara Tabung Haji tu. Buku soal jawab yang dikeluarkan berdasarkan muzakarah haji kebangsaan. Rasanya RM14 ke RM15. Ataupun saya dalam Shopee tak tahu, tapi di buku tu dijual oleh Koperasi Lembaga Tabung Haji di Menara Tabung Haji. Boleh carilah. Okey, ada soalan lain? Okey, kalau tak ada, saya minta maaf sangat. Saya ni tersasul bicara banyak, ramai orang marah ni. Nanti kena kecam dalam Twitter. Minta maaf banyak. Kita tutup dengan doa. Boleh tak? Ke saya serahkan kepada Ustaz Fadil? Okey, saya serahkan kepada Ustaz Fadil. Alhamdulillah, selesai pengusian daripada Ustaz Abdul Rahman. InsyaAllah minggu depan kita akan isi tentang lagi yang pertama kali tentang khusus asal Haji Azhar. Kami memang akan buat setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu
Okey, ada juga macam haji ni dapat makluman